Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Semuanya dan semuanya mari kita berikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayah, inayah serta afiat Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul pada malam ini dan bertemukan lagi pada malam ini sama-sama kita menjayakan dan mengikuti majlis ilmu yang telah kita rencanakan, insyaallah. Dan alhamdulillah kita sentuh pada malam ini dan sama-sama dengan kita pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Ahmadi bin Hadi Ahmad serta rombongan, atau lebih dikenali dengan Ustaz Kuboy atau Hafsanam. Tak ada dua orang. Kalau sebut nama Ustaz Kuboy ni ramai kenal. Ramai yang terkepasan. Oh, ini Ustaz Kuboy. Tengok dalam YouTube Ustaz. Ya. Mudah-mudahan dengan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz tadi atas tajuk istighfar Ramadan akan menjadi panduan dan pedoman serta menyemarakkan lagi semangat kita untuk bertemu dan menghadapi Ramadan yang anwar al-mubarak yang bakal duduk di bawah kemarin, insyaAllah. Mudah-mudahan. Sebelum tu suka saya untuk memperkenalkan sedikitlah latar belakang Ustaz, sedikit bio ringkas. Orang kata tak kenal maka tak cinta Ustaz. Jadi saya kena sebut jelas ni. Daripada sumber yang saya dapati, nama sebenar Ustaz ialah Ustaz Ahmadi bin Hadi Ahmad, berasal daripada Negeri Kayangan. Mendapat antara tempat beliau mendapat pendidikan awal antaranya sekolah menengah Al-Madrasah Al-Diniyah Al-Islamiyah di Jawa Perlis. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran ke Ma'had Tarbiyah Islamiyah di Ramadan dalam jurusan Diploma Syariah. Dan kemudian pada itu beliau melanjutkan pelajaran ke Kolej Ihsaniyah HPA Simpang 4 Pulau Pinang juga dalam jurusan yang sama. Setelah daripada itu beliau berkhidmat sebagai imam rawatib di Masjid Simpang 4 dan kini beliau bertugas sebagai seorang guru kafar Sekolah Agama Rakyat An-Najah Taman Perkaka di Bumi Tebal Pulau Pinang. Dan beliau juga telah mendapat tauliah mengajar daripada Jabatan Hakim Dewan Agama Islam di Pulau Pinang. Dan kini beliau menetap di Kampung Batu 18 Dalam Sekedar, Bandar Baru, Kedah Rahman. Sudah berkahwin dan telah mempunyai seorang isteri dan 3 orang cahaya mata lelaki. Alhamdulillah. Itulah sedikit sebanyak tentang latar belakang Ustaz ceramah kita pada malam ini. Kalau ada yang tak percaya, saya Ustaz tolong percaya. Jadi tanpa meninggalkan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Ahmadi bin Hadi Ahmad untuk meneruskan majlis kita, seterusnya menutup majlis kita pada malam ini, insyaAllah. Falyatafadhal mahjura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tami bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan, lagi saya hormati pengurusi majlis Raisul Jilsah fi hadzal lail, pada malam ini. Yang saya hormati juga Fadil pengurusi Surau Nur Muhammadi, Fadil Ustaz Sa'ad. Yang saya muliakan juga setiausahanya Kekanda Abang Syahril. Yang saya muliakan, lagi saya hormati Kekanda saya antara percaturan pertemuan kita pada malam ini. Kekanda yang saya rindui, yang saya sudah sekian lama berpisah, tidak bertemu. Tidak lain, tidak bukan Fadil Kekanda Abang Ilyas hafizahullahu ta'ala, dan seluruh ahli jawatan kuasa, tuan-tuan guru, puan-puan guru, para asatizah yang berada dalam majlis ilmu pada malam ini, Ustaz Zul dan ustaz-ustaz yang lain, muslimin dan muslimat yang dirahmati serta diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Istiqbalur Ramadan, itu tajuk yang diberi oleh hamba yang kerdir ini. Jadi Istiqbalur Ramadan, persediaan kita dalam menyambut Ramadan. Jadi kena faham, Ramadan ni ialah tetamu daripada Allah. Dia datang setahun sekali je. Bila sebut tetamu, maka kita cara adat hak mengaji bodoh-bodoh macam kita ni lah. Macam saya, tuan-tuan mau cerdik pandai ni. Dan yang ada ilmu, kita disuruh dalam Islam melayan tetamu kita bila main rumah kita. Layan sebaik-baiknya, sekadar kemampuan kita. Jadi bila sebut Ramadan, tetamu daripada Allah. Kalau manusia datang rumah kita, macam saya rasa berbesar hati dan terharu kerana saya main di sini bukan nak ceramah sangat pun, pasal saya rindu kat Abang Ilyas kita ni. Perhubungan silaturahim, main nak jumpa, dan kebetulan pula Allah takdir jumpa pula orang sedang ustaz duduk sekian lama, 10 tahun. Waktu kata tu, pertemuan pada malam ni diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada program dirancang, lah minit ustaz yang dijemput ceramah tu tak jadi main. Orang buat banner kata tu pelekat pasang tanah rumah orang pun dia pergi pasang. Tak? Tengok minta maaf PA hendak. PA lah ni, PA. PA assistant, bukan PA assistant tu. Dimaklumkan ustaz tak dapat hadir, ustaz kena COVID. Allahu akbar. Jadi takdir Allah Ta'ala, pertemuan kita pada malam ni percaturan daripada Allah. Saya boleh berjumpa dengan Ustaz Sa'ad, saya boleh jumpa dengan pengurusi, boleh suai kenal. Jadi tuan-tuan, bila tetamu main rumah kita, saya pergi rumah Abang Ilyas, Abang Ilyas kena layan sebaik mungkin, semampu. Maksudnya jemput tetamu main rumah, masuk ke dalam rumah kita. Sebab tu kata ulama, bila tetamu main rumah, ada 3 benda
Kita kena tunjuk kat dia. Apatah lagi dia nak main bermalam di rumah kita, nak main tidur, nak main lena rumah kita. Pertama, jemput dia masuk dalam rumah lah. Bersembang di luar punya lama. Kawan musafir daripada Pahang termeluk main rumah kita ni di Taman Pulasan. Sembang tanya, "Han tolak naik kereta api tadi pukul berapa?" Duk habaq dah tadi pukul berapa. Lepas tu han makan tak dalam kereta api tu? Makan lah. Makan tang mana? Tanya banyak tu. Kan? Dia tanya soal silik. Jemput tak pun? Jemput masuk dulu. Jemput masuk. Pertamanya, kalau dia nak bermalam di rumah kita, kata ulama, tunjuk tempat bilik dia nak istirahat. Lepas tu di rumah kita kena ada ruang sudut haban tetamu. Nak main duk tidur lena. Tetamu ni bukan kata orang luar dia, adik-beradik kita main mana-mana pun. Tetamu kita. Tapi hari ni jadi terbalik. Adik-beradik main, mak ayah kita main daripada kampung, kita layan buat lebih kurang kan dia. Member kita, kawan kita yang main benda mana kata ceruk tu, Johor ke main di rumah kita layan special ke dia. Nah, kalau di Pulau Pinang, tempat yang sedap duk viral lah ni, adik Haziq tu, Pak Mak Winston. Bisa dengar tak Pak Mak Winston? Daging kambing perak lah. Kan? Jadi bos dia tu anak murid saya dulu. Dan kawan saya juga. Muda lagi bos. Bawa pergi makan. Layan. Kalau tetamu manusia, kita layan. Sebaik mungkin. Tunjuk tempat istirahat. Saya nak pergi point dia. Sebab kita nak pergi istiqbalul Ramadan. Kalau salah apa lagi, minta ustaz-ustaz tu tegur lah. Salah ke apa lah. Jadi saya ni main ni dengan tujuan nak menyambung silaturahim, boleh bertemu balik kawan-kawan. Pertama, tunjuk tempat istirahat dia, bilik lah. Yang kedua, tunjuk bilik ayak. Bilik ayak tanda dia nak qada hajat, nak kencing, nak berak, qada hajat besar, qada hajat kecil, tak tunjuk bilik ayak tang ni. Nah, dan yang ketiga, tunjuk arah di mananya arah kiblat nak solat. Sampai bila orang main semayang di rumah kita, tumpang nak solat, ambil wuduk elok dah. Tumpang nak solat, tanya arah kiblat tang mana. Dia mula gelabah, dia kata tak tahu. Maksud dia kata tuan imam apa tuan rumah tu tahu lah, kata dia tak pernah semayang. Kan duk buat tak tahu ni. Saya tak semayang di rumah, saya semayang di surau Nur Muhammadi. Kan. Jadi tuan-tuan, kalau sungguh pun tetamu yang datang ke rumah kita dalam Islam disuruh layan macam tu. Bagi makan, layanan, maksud dia beramah mesra, bertegur sapa, tak bertanya khabar. Tak, itu. Tetapi tetamu yang datang daripada Allah Azza wa Jalla, kita kena layan dia. Dia main dia atas kita. Sebab tu orang yang beriman dan orang yang beriman kepada Allah, dia ternanti-nanti kedatangan bulan ini. Sebab tu Nabi SAW ajar kepada kita berdoa sejak masuk bulan Rejab lagi. Doa ni semua sedia hafal saya yakin semua sudah hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa bulan Rejab ni. Duk banyak baca doa. Bagi kita sempat, bagi tempat dan bagi panjang umur usia kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Orang yang beriman, orang yang rindu kepada Allah, rindu hidangan-hidangan daripada Allah Ta'ala, akan ganjaran pahala-pahalanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia rindu. Orang beriman, dia tahu kata Ramadan mai setahun sekali tetamu kepada Allah. Maka dia layan sebaik-baiknya. Layan Ramadan bukan jenis jamu, jenis makan nasi, kita jamu tetamu manusia tadi. Sebab tu di rumah kita kena ada sekurang-kurangnya ada juga habuan kita nak jamu tetamu. Jangan tak ada apa bila tetamu mai duduk sembang pada 2 jam ni. Tak. Bisik kat orang perempuan kita di kena hok dapur.
buat apa TO ke apa, kopi cat daun ke, kan, hantar. Nah, jadi kita dan sembah. Jangan abang, ada apa ni sayang tengok dapur. Omai kita, abang ada tetamu. Tak apa. Saya baru makan. Dia mesti jual mahalnya. Abang tu kena pergi bisik ke orang perempuan di dapur. Apa yang ada dia, omai. Yang tu jenis kita layan manusia. Jenis Ramadan ni, makanan yang kita nak kena layan dia, makanan rohani. Yang tak nampak dengan mata dan kepala kita. Kita tak nampak dengan mata kasar kita. Ini dipanggil ganjaran, hidangan-hidangan pahala daripada Allah. Yang tidak diberi pada umat-umat yang terdahulu. Sebab tu, ada sahabat-sahabat Nabi SAW. Dia berasa sedih. Awak sedih kan? Tak. Umat-umat dulu, umur mereka, semua panjang-panjang belakang. Tak. Umur Nabi Adam pun hampir berapa ratus tahun. Yang kita selalu dengar tok-tok guru duk cerita. Umur Nabi apa? Yang panjang umurnya hampir 1000 tahun. 595 tahun umurnya. Jadi sahabat duk rasa sedih. Ya Allah. Umat-umat dulu semua umur mereka panjang belakang. Umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60, 70 meninggal. 40 tu memang telah. Jadi tak ada nak bawa ganjaran. Sungguh pun demikian kata Nabi SAW. Nabi mengkhabar berita gembira kepada kita umat akhir zaman. Walaupun usia kita antara sitina wa sab'in, antara 60 ke 70, 80 pun ada kadang-kadang, 90 pun ada, jarang-jarang ada. Kebanyakan hari ini tambah pula kita hidup suasana pandemik COVID-19. Saya pun salah seorang pesakit duduk hospital lama 14 hari. Ni bila saya cakap lama ni dia berasa minta maaf, sejuk dia tak tahan. Lepas tu lomok minyak panas penuh di dada baru boleh bercakap. Duduk kawan dengan misi lah malam tu tiap-tiap hari. Tak. Jadi tuan-tuan saya nak cerita apa? Usia kita inilah merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya terus pada poin. Tu dia main berasa dah. Jantung dia nyuk laju. Kan? Jadi tuan-tuan gunakan manfaat walaupun kita hidup di zaman pandemik COVID-19 ni tuan-tuan. Jadi kita mesti bersyukur pada Allah dengan apa yang kita diuji oleh Allah, tetapi kita mesti waspada dan menjaga jugalah SOP-nya itu. Itu sebagai ikhtiar kita. Mau nak jadi juga tu takdir Allah. Allah uji kita, Allah sayang kita. Allah sayang kita. Mendengar seruan Allahu Akbar. Jadi hari ini tuan-tuan, umur tidak lagi mengenal. Maksud dia kematian ni tidak lagi mengenal. Umur 60 baru meninggal. Baru ni adik angkat saya. Adik angkat saya masa sekolah saya di Madi dulu. Dia masa dia mengaji dulu, dia anak yatim piatu. Subhanallah tuan. Yang sara dia abang. Di sekolah agama rakyat tu. Kemudian dia tuan-tuan, hari ini dia telah berpindah alam. Daripada alam dunia ini ke alam baqa. Umur baru 29 tahun. Sakit buah pinggang. Dua-dua belah rosak. Meninggal baru-baru ni. Saya baca Yasin pada malu pakai Google Meet. Saya Yasin. Mereka minta telefon saya baru nak pergi kuliah ke Masjid Lama Sungai Bakar. On the way nak pergi daripada Tikam Batu nak ke sana. Mereka minta Abang Madi tolong buat. Kita baca Yasin untuk adik kita ni, kawan kita, sahabat. Jadi itulah bacaan Yasin yang terakhir. Buat penghormatan terakhir buat adinda saya. Itu baru 29. Ya Allah. Jadi umur tak kira lah. Dah ni mati. Kadang-kadang mati ngejut. Tak ada sakit apa pun. Duk bergelak-gelak. Meninggal. Ramai entah. Jadi tuan-tuan, sungguh pun demikian. Kita diberi hidangan yang istimewa. Kita nak bagi mudah faham. Buat kerja sikit, upah tu mahal. Boleh faham tak? Kerja buat tak tahu mana pun. Tapi ganjaran tu, upah tu berganda-ganda. Antaranya ialah bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab tu orang yang beriman, dia tenanti-nanti kedatangan bulan Ramadan. Kalau di belah Yaman, di bumi Yaman, mereka sudah menanti
Menangis-nangis, mereka menangis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Duk doa sampai keluar air mata bersungguh-sungguh. Mereka rindu, duk tenanti-nanti kekasih daripada Allah yang datang untuk kita, untuk memberi peluang kepada kita umat, walaupun umur kita pendek, tapi hidangan pahala ganjarannya cukup luar biasa. Itu tuan-tuan, kita diberi Ramadan Al-Mubarak. Dalam bulan Ramadan ada kelebihan yang cukup luar biasa. Kalau luar ni kita baca Quran satu huruf berapa pahala? 10 pahala. Kalau 3 huruf alif lam mim, 3 huruf dah. Nabi SAW tidaklah aku mengatakan 3 huruf ni sekali pahala. Tak. 1 huruf 10 pahala. Jadi 3 alif lam mim huruf muqatta'ah. 3 huruf jadi 30 pahala. Bulan puasa berganda-ganda ganjaran. Ibadat sunat yang kita buat tu dia dapat macam pahala ibadat wajib. Nah, macam mana? Sedekah yang kita duk buat RM1, RM2 dapat 700 cangkai apa semua dah. Macam kita bilang, hak ni luar bulan puasa. Bila masuk bulan puasa 70 kali ganda, melipat ganda tu pahala. Sebab tu nak jadi jutawan akhirat tu berebutlah ketika bulan Ramadan. Termasuklah penghuni-penghuni dalam lubang kubur yang sedang berada dalam alam barzakh. Kerana diberi peluang mereka hidup kembali, maka mereka pilih untuk hidup di dalam bulan Ramadan. Kerana apa enggak? Kerana dia tahu bulan rahmat. Ditutup pintu neraka serapat-rapatnya dan dibuka pintu syurga seluas mata memandang. Sebab tu kita, tuan-tuan tengok, nak kena fitrah kita ni tuan, masuk bulan puasa. Bulan puasa tu, awal-awal bulan Ramadan tu, tengoklah mana-mana masjid atau surau ketika awal bulan Ramadan membanjirilah manusia-manusia di dalam masjid ataupun surau melakukan ibadat salat sunat tarawih. Penuh. Orang penuh. Waktu luhur dengan asar. Luhur dengan asar. Masjid kalau nak cari 3 saf. Masjid dulu, tempat saya dulu. Lalu saya tak jadi dah imam. Imam pun pasal jadi imam pun bukan pasal saya volunteer nak jadi, tuan-tuan. Imam ni tanggungjawab dia berat. Jadi saya berkhidmat dengan guru saya, Al-Fadhil Ustaz Tuan Syekh Haji Muhammad Naim bin Haji Hashim. Kalau di belah Pulau Pinang tu dia antara juri. Kalau orang masuk musabaqah apa ni, dia bahagian juri, bahagian tajwid. Anak murid dia satu ni, kawan saya yang saya jemput mai di Paya Pecut, Ustaz Mawardi, dia bekas qari kebangsaan. Tu anak murid Ustaz Naim. Jadi dia lah minta saya tolong khidmat dengan dia. Tolong ganti Ustaz Ahmadi. Dia buka sekolah. Tuan Syekh saya ni buka sekolah. Jadi bila buka sekolah, ada sekolah, dia dikalut nak jadi tu imam. Di makmum ni, al-maklum ni. Cakap mana tu imam tak ada, orang komat-komat dah. Jadi saya ambil pegang nasihat daripada tuan guru, tolong bantu dia khidmat saja, tolong bantu. Jadi mudah-mudahan kita bila khidmat kita dengan guru kita banyak, mudah-mudahan ada keberkatan ilmu kita di sana. Mengaji tak tahu mana pun saya, tuan-tuan. Abang Ilyas lebih pandai. Kan, masya-Allah, saya pun tak tahu mana. Mengaji dulu pun Quran pun tekah-tekah saja. Duduk kelas peralihan dulu, Ustaz Zul. Bukan terus saya duduk kelas peralihan, tak kenal huruf. Daripada situlah saya azam dan tekad mengaji bersungguh. Sebab kita pun orang susah. Jadi kita berusaha nak ubah gaya hidup. Gaya hidup ni bukanlah ubah nak pergi jadi gaya raya apa. Tak, nak ubah persepsi masyarakat orang. Dulu kalau mengaji sekolah agama ni, mereka kata tak ada masa depan. Mengaji sekolah agama rakyat pula tu, nak makan apa ni? Tu. Tapi baru-baru ni, hak yang kata kat saya tu, panggil saya untuk baca doa dan tahlil bacaan Yasin. Orang yang pernah menghina saya suatu ketika dulu. Baca Yasin. Saya terima. Saya tak pernah tolak. Jadi,
Semua ni tuan-tuan, mengaji agama ni untuk makluman tuan-tuan. Dia bukan para agamawan ya, ustaz-ustaz ya yang kena mengaji agama. Hak cikgu, profesor, doktor, masuklah IPD Serdang. Ha? Kawan ada mereka juga. Kenalan saya di situ, mereka duduk mengaji. Saya mengajak sikit-sikit itulah. Lepas tu dah kena COVID dah tu, terus mereka tak pergi masuk lah. Jadi, agama ni untuk semua belajar. Kalaulah jadi cikgu belajar agama. Cikgu yang ada agama dalam hati sanubari. Dia profesor yang ada mengaji agama. Cikgu yang ada ruh agama dalam diri dia. Kalau dia jadi polis yang ada basic, bukan mengaji tinggi-tinggi pun, ada basic, habuan lepas dia. Tu polis yang ada ruh agama dalam diri dia. Dia tak makan rasuah. Bila cukup waktu, boleh dia semayang, dia pergi semayang. Hubungan dia dengan Allah. Itu. Jadi tuan-tuan, baru nak masuk tajuk, baru mukadimah. Sampai pukul berapa ni Abang Ilan? Ikut ustaz. Apa jangan buat merepek. Ikut ustaz ni sampai ke pagi. Boleh ni. Bila dalam mic ni dia tak heran lah. Penat tak penat. Tapi tak boleh tuan no? Pasal duk tengok nasi tu tak tahan. Duk belakang. Kan. Jadi istiqbalul Ramadan. Terus kepada tajuk. Tajuk kita ni. Yang disebut oleh Fadil Ustaz tadi. Moga-moga kita azam tu ni. Jadi bila saya menyampai ni, saya niat supaya aku pun dapat buat perubahan diri kita. Jangan duk takut lama. Kita mesti ada perubahan. Azan ke? Nak azan dulu ke kena? Terus. Kalau di Pulau Pinang, saya kuliah ada mereka minta stop dulu. Jadi kalau di sini, ikutlah, saya ikut tempat lah. Jadi kalau teruslah. Kalau nak azan dulu pun boleh. Tapi, kalau nak terus pun saya terus. Baik. Tak ada masuk poin lagi. Baru mukadimah. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Jadi bagi ada peningkatan kita tuan. Gaya hidup kita kena bagi ubah. Kita tak boleh duduk takut tu. Kan? Mesti ada perubahan. Kuing hari kuing duduk meningkat. Tahun semakin tahun meningkat. Hari semakin hari meningkat. Jam waktu berputar. Dia takkan tunggu kita kan? Takkan tunggu kita. Maka kita lah tuan-tuan akan kejar ke arah sana. Kita semua akan balik sana. Tambahlah ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Hari-hari kematian. Tak? Kematian dengan COVID, dengan sakit. 3 rangkai lah jantung. Dah tinggi apa semua. Tak? Buah pinggang. Tak? Jadi kita mesti ada persediaan kita. Bagi Ramadan ini tuan-tuan, yang pertama. Baru nak pergi point. Apa persediaan kita nak sambut Ramadan Al-Mubarak, Ramadan yang diberkati Allah? Pertamanya, bertaubat kepada Allah. Seperti mana berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj. Sebelum Nabi naik ke langit dah, menerima ibadat solat yang asalnya 50 waktu, tinggal jadi 5 waktu. Sebelum nak naik tu, bagaimana peristiwa yang berlaku pada Nabi? Nabi dibelah dada, disucikan hati. Maka kita ni nak bertemu dengan tetamu daripada Allah, hati kena bersih. Hati kena bersih. Apa maksud saya? Jangan ada perasaan iri hati dengan orang. Dia tak puas hati dengan orang tu, tak puas hati. Baca Quran, baca agak, tadarus. Gen tadarus. Tapi ada perasaan hasad dengki sesama kita, tak puas hati. Tak. Kita berdendam dengan orang. Tu kan. Yang pertama, bertaubat kepada Allah. Banyakkan istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Taubat dari segi lafaz. Kita solat sunat taubat. Bersihkan diri. Hati kena kosong. Jangan fikir masalah orang pun. Maksud dia, jangan fikir tentang aib orang. Banyakkan fikir aib kita sendiri. Tak, itu. Apa yang aku kurang lagi, ya Allah.
bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ataupun yang tuan-tuan yang hafal dalam Ma'thurat karangan Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna, baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi. Kalau di surah betul 18 tak, depa jadi amalan lah. Saya mula-mula pindah ke tu, saya heran, awak depa baca lain. Kita selalu di Pulau Pinang baca biasa istighfar tu. Depa jadi akan baca 3 kali. Sejak Covid tu lah, PKP tu. Selepas mayang depa mesti baca. Cikgu Usuk yang banyak berjasa di situ. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Baca bila hak mana kita tahu. Yang pertama, sebelum nak bertemu Ramadan, banyakkan bertaubat kepada Allah. Ingatkan dosa-dosa kita, apa yang kita buat. Nah, aib kita tak boleh cerita, aib kita tak boleh cerita ke orang. Orang pun tak boleh buka aib kita, tak boleh. Hatta orang meninggal tu kan, tukang mandi jenazah, tukang mandi mayat tu, dia kan boleh duk cerita aib. Kok dia mandi tu, dia bau apa ke, dia nampak, dia tak boleh cerita. Orang mati pun kita tak boleh buka aib, apatah lagi orang hidup. Jadi tuan-tuan, kita boleh buka aib kita sendiri. Kita boleh cerita mengadu pada Allah. Apa dosa kita buat. Jangan kita nampak, ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosaku, ya Allah. Sebenarnya dosa apa yang kita buat tu? Kita mengadu kepada Allah. Boleh. Ya Allah, dosaku, ya Allah, dosa lidahku. Aku mengumpat orang, ya Allah. Ampunkanlah lidahku ini, ya Allah. Dosa mataku, aku melihat maksiat, ya Allah. Ampunkanlah dosaku, ya Allah. Dosa tanganku ini, ya Allah, mengambil hak orang, ya Allah. Memukul orang yang tidak berdosa, ya Allah. Sebenarnya kita cerita aib tu. Aib ni tak boleh cerita ke orang, tapi dengan Allah Ta'ala mengadu hal. Pukul 3 pagi, 4 pagi kita bangun main surau. Dah pukul 5. Dah insya' subuh tak silap masuk 6, 6.14. Apa subuh, waktu subuh 6.14 kan. Jadi kadang-kadang kita main pukul 6 tu boleh lagi buat tahajud kan, buat 2 rakaat. Dan jangan tinggal. Ya Allah, 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 ya Allah. Merintih pada tak kala mana orang tengah tidur lena, kita bangun bertaubat dengan taubatan nasuha sebelum nak masuk Ramadan. Biar kita menjalani ibadah Ramadan itu dalam keadaan hati tenang, jiwa kita pun tenang. Pertama. Yang kedua, taubat tadi tuan-tuan, dia ada syarat-syarat taubat tu. Hak kita dengar tu, hak 3 tu lah. Menyesal. Hak kita buat hak dulu ni memang tak mau buat dah. Yang ke depan ni kita menyesal atas perbuatan kita dan menghentikan. Yang pertama, menghentikan perbuatan maksiat apa yang kita buat dulu. Nah, yang dosa-dosa kita dulu hentikan. Sebelum ni kita mengumpat orang, tak mau dah, aku tak mau mengumpat orang dah. Sebab tu tuan-tuan, dia jadi mengumpat ni bila duduk dalam majlis kelompok ramai, dia akan jadi. Bila duduk ramai kan, berimpun, kita memang duk jaga dah ni, duk pedor, dia akan jadi. Orang panggil apa, istilah apa? Kalau orang makcik-makcik ni, membawang. Tak kira lah bawang putih ke, bawang merah ke, bawang Holland ke. Tak kira lah. Dia kira membawang. Bukan kata perempuan, lelaki pun sabar. Kalau di kedai kopi, mula. Kena hoti channel, tu macam mana Pak Mat tu? Dia mula buka. Sekali dengan ustaz sekali, jual sekali. Saya lah kan, baru balik kuliah subuh. Kita jadi Pak Angguk. Sekali kita terima dosa. Sebab tu tuan-tuan, bila kita duduk kelompok orang yang suka mengumpat orang, cerita hal orang, aib orang, macam mana kita nak keluar majlis tu? Kata ulama, ustaz saya bagi tahu. Yang pertama, jangan fokus apa yang dibicara oleh orang tu. Kan dia duduk cerita sekian buruk orang, fikiran kita jangan tertumpu. Mata kita tengok ke dia, tapi otak kita ni duduk ingat tu.
Ingat benda anak kita ke, bini kita ke, duk ingat apa benda tak selesai lagi. Jadi kita tak fokus. Yang jadi masalah, kita jadi join sekaki, jadi panjang. Pikiran kita, mentaliti kita ni, dia fokus. Dia tumpu dalam tu. Apa dia duduk sembang, benda aib dia jadi panjang. Yang pertama. Yang kedua, ni kita burung sunat ni. Kita lagi, kalau ni lagi, takut dia kecil hati pula. Dia tengah duk cerita semangat, duk cerita aib orang ni, buruk orang. Maka kita potong dia. Minta maaf, ni, Ali. Awak aku nak terberak, tak tahan. Buat burung kata nak pergi tandas. Walhal dia tak mau duduk dalam majlis itu, dia burung. Pergi. Boleh. Untuk mengelak daripada melakukan kemungkaran tadi. Kalau kita duduk dalam majlis tadi, kita dikira bersubahat dengan dosa. Faham tuan-tuan? Okey. Yang ketiga, yang pertama hentikan dosa kita, tak mau buat dah. Yang kedua menyesal atas perbuatan yang kita buat dulu, yang terlanjur. Yang ketiga menyesal dan niat bersungguh-sungguh tidak akan mengulang apa yang lalu dan ke depan tak mau buat dah. Dan yang keempat tuan-tuan, kalau dosa kita dengan makhluk, boleh kena ingat tuan-tuan, dosa kita dengan makhluk ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tak akan ampun melainkan kita kena pergi minta maaf kepada simpulan tu. Ingat, dosa dengan Allah Ta'ala sesungguhnya innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Dosa dengan manusia sekali-kali Allah tidak mengampun melainkan orang tersebut memaafkan kesilapan dan dosa kita. Sebab tu dosa kita dengan orang. Sebab tu bila sebelum nak masuk Ramadan nanti, hantar WhatsApp, buat status, buat Facebook. Sebelum melabuh tirainya bulan Sya'ban, akan menjelma bulan Ramadan. Saya menyusun 10 jari. Nama sekian-sekian kita apa kita buat. Saya minta maaf, salah dan silap saya kepada siapa yang baca status WhatsApp ni. Kalau cantik lagi, kita pergi jumpa kawan tu lah. Nak pergi jumpa apa, kawan tu tengah duk kena banjir di Kelantan. Kan? Kita pernah duk kutuk dia tu. Buat status. Kan? Lo ni tuan-tuan, maaf cakap tuan lah. Minta maaf lah. Dosa hanya di hujung jari lah ni. Tuan-tuan tengok viral macam-macam, tak ketahuan. Hak ustaz pun lagu ustaz tak puas hati kawan nak tegur. Lah ni tuan-tuan, hilang ilmu peradaban dia tak ada dah. Jadi orang kita macam orang awam macam saya, tuan-tuan, saya pun sama orang macam tuan-tuan ni, makam wali semua ni. Makam wali semua ni. Kan? Kita tak tahu siapa yang lebih mulia. Allah Ta'ala nak angkat. Jaga tuan-tuan, letak tangan ni. Dia sibuk lah. Pergi makan es krim di Kota Kuala Muda. Buat dalam Facebook, aku makan es krim. Kita hari ni sibuk duk nak habuan kita nak cerita ke orang banyak. Nampak? Dalam grup kita tu, dalam Facebook tadi tu, ada grup ahli, kawan kita, member kita yang ditimpa musibah, yang kena kuarantin, yang kena menghadapi nazak sakaratul maut di tahap 5 untuk ditidurkan. Kita pula duk hantar makan es krim di Kota Kuala Muda minggu daun. Buat gitu sedap. Tak boleh. Boleh tu nanti sat dulu. Kesian kawan-kawan kita yang ditimpa musibah. Kita turut bersimpati. Nah, ni yang diuji dengan banjir, habis kemusnahan harta benda. Bukan sengit dua. Kereta tenggelam, habis rumah. Hancur habis. Macam pelaku ustaz Abi tu. Orang boleh juga tolong pergi cuci rumah yang kena banjir tu di Shah Alam tu. Dia rumah duduk dalam tanah sedut. Allah uji dengan sekelip mata. Sebab tu kita lupa pandangan daripada Allah, teguran daripada Allah. Dan apa yang terjadi ni teguran daripada Allah. Kita kena yakin. Itu. Jadi kesalahan kita dengan manusia harus kena settle bang. Apa pun nak masuk Ramadan. Ni kita elok baca Quran, elok sedekah, elok, tapi kita masalah hati kita dengan orang masih lagi tak selesai. Nak masuk Ramadan Al-Mubarak ni biar kita settle habis semua sama-sama kita. Jangan ada masalah di antara kita. Bainal asdiqa wa bainal asatizah. Sama ada di antara kalangan kawan-kawan ataupun di kalangan guru-guru kita.
Nah, apa tu? Gunakan teknologi yang ada ni. Dan memudahkan urusan. Baik, yang kedua tuan. Yang keduanya istiqbalul Ramadan, kena banyak berdoa. Banyakkan berdoa merintih. Nah, berdoa apa? Sebab tu Nabi qala Rasulullah SAW, ad-du'a silahul mu'min, atau kama qala Rasulullah SAW. Doa itu senjata orang yang beriman. Senjata orang yang beriman. Jadi banyakkan berdoa. Allahumma balighna Ramadan. Banyak baca doa tu. Cuba kata semua tuan. Allahumma balighna Ramadan. Cuma kata semua. 1, 2 mula. Balik. Ya Allah, sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan. Ya Allah, banyakkan berdoa. Ada orang Allah Ta'ala ambil dia dulu. Dia dah meninggal, tak ada sempat bulan Ramadan. Habis ramai ada kawan-kawan kenalan, orang yang pernah dengar kuliah saya dulu, habis tak ada siapa lah lapis-lapis kalau di Pulau Pinang tu. Ada dulu seorang Pak Long, saya boleh cam lah. Bila kita duduk atas ni, kita nampak habis semua. Kan ada yang duduk istiqamah bila saya pergi kuliah. Next bulan pula tu, pergi tanya awak, tak ada dah. Pak Long ni pergi mana? Kau dia pergi bercuti ke? Minta maaf, tak lupa nak abang dia baru meninggal je. Subhanallah. Ni Cikgu Din yang baik dengan saya di Masjid Lama Sungai Bakar. Nah, Allahu Akbar. Jadi banyak berdoa. Dan berdoa ni tuan-tuan, doa bukan doa untuk kita saja. Doa kat sahabat-sahabat kita. Doa kat guru-guru kita. Doakan kaum kerabat adik-beradik kita. Jangan pukul seorang kita ya. Kenapa? Rugi tak kalau kita doa kat sahabat kita, adik-beradik kita, member-member kita? Rugi tak? Tak rugi. Kerana ada dalam hadis Nabi SAW. Kalau salah Ustaz tegur lah. Ada malaikat yang ditugaskan khusus untuk mengaminkan doa kita. Sebab tu malaikat dalam hadis tersebut, walaka bimithlin. Dan bagi kamu, apa yang kamu doa itu serupa juga yang kamu akan dapat seperti itu. Kita karang punya banyak. Ya Allah, ampunkanlah dosa, simpulan. Murahkanlah rezeki, simpulan. Rahmatilah ahli keluarganya. Jauhkanlah mereka daripada sebarang wabak penyakit. Daripada kejahatan makhluk yang nampak, kejahatan makhluk yang tidak nampak. Kita juga dapat. Apa yang kita doa panjang lebar ni, kita pun dapat kita. Malaikat tu akan kata amin. Amin. Perkenankanlah. Kita pun akan. Jadi tak rugi kalau kita doa kepada sahabat-sahabat kita. Nah, tu yang kedua. Pertama tadi apa dia? Bertaubat. Taubat kalau dengan Allah, settle apa semua. Taubatan nasuha. Kalau taubat dengan manusia, kena pergi jumpa minta maaf. Minta maaf dengan dia. Kalau malu sangat, kita buat macam tu, status. Kan? Malu. Tapi kita niat nak minta maaf kat dia. Kan? Jadi yang ketiga tuan-tuan. Yang ketiga, kena merancang siapa kita dalam bermusafir nak pergi mana? Pergi Kuala Lumpur. Kita mesti ada perancangan, persediaan yang rapi. Kita musafir nak pergi Johor, pergi Kuala Lumpur kan? Kereta kita mesti servis elok lah. Minyak hitam segala apa semua. Dengan barang-barang beg apa kita nak bawa bekalan, mesti kita standby lah. Siapa tu juga dalam Ramadan kena ada perancangan. Kalau tidak kita duduk takut tu lah tu Imam Ustaz. Berapa puluh tahun dah sambut Ramadan, duduk lagu tu. Tak. Tadarruh wadduha inna a'tayna. Wadduha inna a'tayna. Bagilah upgrade sikit. Berapa puluh tahun dah. Bagi ada perubahan. Yang tak boleh mengaji, tak boleh baca, cari ni orang surau. Ustaz-ustaz kita banyak. Jangan malu lah tuan. Mengaji ni saya nak abang terang tuan. Jangan malu. Jangan malu. Pergi bisik kat Ustaz tu ke, Ustaz Sa'ad ke. Ustaz, saya minta tolong semak bacaan Fatihah dia. Tak boleh lah. Ya, tak ada masalah. Kut-kut malu ke, kita ejah datang mana-mana yang sesuai. Tak, jangan malu. Merancang. Rancang apa ni? Merancang program kita. Agenda kita nak buat apa Ramadan. Sebab tu ada cikgu-cikgu. Macam Arwah Ustaz Man Ibrahim tak, dia pun buat. Macam guru usrah. Arwah Ustaz Usman Ibrahim yang terkenal yang dia mulai dulu. Nah, adik-adik usrah dia buat siap. Dia buat borang tu jadual. Solat jemaah. Kalau kita buat hari ni tarikh sekian pun semua, ada tarikh siap sampai habis Ramadan, ada tarikh siap dah. Solat Zuhur kita buat berjemaah. Kalau kita buat kena raih.
Bukan untuk anak-anak kita. Kita dulu duk prepare dulu jenis-jenis ni anak-anak kita masuk asrama. Kita pun boleh buat kita. Baru kita tahu apa yang kita tak buat sepanjang Ramadan. Solat sunat kita buat tak. Zikir kita buat tak. Baca Quran walaupun semuka buat tak. Selawat atas Nabi buat tak. Istighfar buat tak. Tak. Tu merancang, kena ada perancangan. Kalau tidak main Ramadan Allah. Kan? Orang yang jenis tak mau puasa, dia main bulan Ramadan, dia panggil bulan susah hati. Pula dah, main pula dah. Orang yang jenis cari makan, syuk cari rezeki, waktu bulan Ramadan ni dipanggil syahrul rizq. Bulan turunnya rezeki, rezeki yang barakah. Orang yang menega, seronok, bazar-bazar Ramadan penuh. Kuih-kuih tak pernah dengar, jumpa bulan puasa. Dah, tu rezeki, orang pakai boleh cari rezeki sebagai. Tu mesti ada perancangan kita. Perancangan apa? Perancangan kita untuk mendapatkan ganjaran pahala. Bagaimana kita nak dapat pahala? Buat step. Baca Quran tak lagi apa semua. Boleh tulis dalam diary kita. Dan yang keempat. Semua ada 10. Baru 4. Menghentikan segala bentuk perbalahan dan permusuhan dengan siapapun. Apatah lagi sesama manusia. Hentikan perbalahan. Jangan bergaduh. Settle bang. Selesai. Maaf. Sebab tu tuan, sebelum kita nak tidur, maafkanlah kesilapan apa orang buat kat kita. Tapi memang berat lah kadang-kadang kita macam nak balas balik tu. Tapi sikap orang yang beriman, dia memaafkan sebelum kita tidur lena. Dan bila kita salah dengan orang, kita kena pergi minta maaf. Sebab tu dia punya kaedah dia, benda baik yang kita buat tu lupakan. Jangan ingat hak benda baik kita duk buat ke orang tu. Kita tolong kawan ni. Bila kita duk ingat kebaikan kita buat ke orang, jadi perasaan riak. Dia rasa bangga diri, dia habis. Dia kena lupa orang. Dan kena ingat, dia terbalik. Kesalahan kita pada orang. Baru kita akan sentiasa down. Kita akan rasa tawaduk dan rendah diri. Kalau kita duk rasa, aku dulu surau tu. Dulu saya ingat sembahyang tu, subhanallah tuan, ya Allah, saya kagum. Banyak perubahan dia. Dulu pintu pun tak ada. Saya ingat lagi, ya Allah. Orang pergelak ke apa? Sungguh pintu pun tak ada, tingkap tak ada. Ujung saya tak masuk kot naku tu. 2000 orang tu. 17. Honor tuan, ya Allah, berkat. Hanya Allah memberkati usaha tuan-tuan. Jadi menjadi tanggungjawab kita bersama. Di taman ni, ini pusat dia. Surau ni dah pusat dia. Untuk menyatu padukan umat Islam. Nah, bila ada kematian apa, cari surau juga. Buat tahlil apa, baca Yazin nak pergi umrah apa. Cari sini juga. Kematian ke apa, sakit demam. Nah, cantik tuan-tuan. Saya doakan tuan-tuan, insya-Allah, supaya surau ini terus mekar dan terus diimarah sehingga hari kiamat. Dan insya-Allah mudah-mudahan surau ini akan menjadi sebuah masjid nanti. Amin, kuat sikit. Insya-Allah, insya-Allah. Jadi orang pakai main ramai sini. Saya type tadi Google nanti sebelum abang Ilyas bagi location, saya type surau Nur Muhammadi. Dia naik dah. Dia naik tu 5 bintang bukan surau tuan-tuan. 5 bintang. 5 bintang saya kata dulu aku masuk kok naku. Hebat nampak. Kan? Itu berkat, barakah, keberkatan itu. Orang tak nampak daripada hak susah tu. Tapi hak itulah asbab kita. Asbab kita tuan-tuan, pahala ganjaran kita di akhirat. Sebab tu saya kata lupakan apa kita buat dulu. Kita fikir apa yang aku tak buat. Dalam rumah Allah ni, masjid ke surau, kena fikir, tanya pada diri kita. Apa aku boleh bantu untuk agama Allah? Jangan tanya surau nak boleh bagi aku elang sebelah propodik. Jangan. Apa aku boleh tolong? Kalau kawan ni dia boleh atur bahagian panggil ustaz. Kawan ni kan. Kawan ni bahagian imam. Dia masing-masing ada organisasi dia. Yang ni bahagian pengusi dia bahagian. Baru akan termakmurnya rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan bergaduh, tidak akan berlaku pergaduhan. Masing-masing dia tahu peranan dia. Macam tuan-tuan pula yang tak ada jawatan apa, tuan-tuan pun dikira juga menyumbang. Ni meramaikan majlis ni. Datang mengimarahkan rumah Allah juga sebagai sebahagian. Kalau tuan-tuan penduduk taman apa ni? Pulasan, buah pulasan.
Kalau tak ada tuan-tuan ni yang main ramai ni tuan. Tinggal JK mai. Tok Imat Pengurusi, Ustaz Zul, Abang Syahril, kan? Mai. Tuan-tuan lah menjadi tanggungjawab kita bersama. Akhirat nanti Allah Ta'ala akan tanya apa yang kita buat untuk bantu agama dia. Jadilah macam mana burung cok yang cuba memadam api ketika mana Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Biasa dengar cerita tu? Kita ambil usaha tu. Walaupun kita burung cok sikit, hak ni mana tahu jadi asbab kita boleh masuk surga nanti. Kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Faham tuan-tuan? Perbahasan, hentikan pergaulan. Jangan bergaduh. Yang kelima, memperbanyakkan amalan sunat. Memperbanyakkan amalan sunat dan ketaatan pada Allah. Seperti puasa sunat. Berqiyamulai, puasa sunat. Nanyan Khamis, puasa bulan Sya'ban. Qiyamulai, membaca Al-Quran. Memperbanyakkan. Lah ni, prepare. Al-Quran kita dulu, dalam para almari, pulang balik. Kan? Lak balik, dan kita mula balik belek dan baca. Mula-mula biasakan membaca Al-Quran. Buat jadual kita. Dan yang kelima, yang berapa ni? Keenam. Yang kelima, memperbanyakkan amalan sunat. Dan yang keenam, habis dah ni. Melangsaikan hutang. Hutang dengan Allah. Kalau hutang dengan Allah, dengan puasa kita hak dulu ni, hak tak qada lagi. Hak qada siap-siap. Dan fidyah. Fidyah hak Ramadan. Jangan tunggu Ramadan. Hak dulu kita tak bayar lagi. Kan? Fidyah hak mula dulu-dulu ni kan. Hak kita ingatlah. Masuk Ramadan. Jadi kita tertanggung dosa hak yang lalu. Hak Ramadan, hak baru ni kita tak tahu lagi. Hak lama kita hutang tak bayar lagi. Hutang dengan Allah dia langsai lebu tu. Hutang dengan manusia kena. Kalau duit kupang ni kena selesai duit kupang lah. Bayar balik apa semua. Itu melangsaikan hutang. Yang keenam. Sebelum nak masuk Ramadan, istiqbalu Ramadan. Yang ketujuh, mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan tentang hukum hakam. Tentang hukum hakam, tentang buat puasa. Sebab tu ada ustaz cari satu slot. Ustaz tolong terang kami bab puasa yang ni. Sebelum masuk Ramadan. Hari kita tahu perkara yang membatalkan puasa, niat dengan mana. Tak. Perkara yang membatalkan puasa. Tak. Itu. Jadi, mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Dan yang ke-8, memperingatkan diri sendiri, ahli keluarga, rakan andai dan sahabat andai tentang kedatangan Ramadan. Tak lama lagi. Kita abang kawan. Tengah-tengah tu dia tulis dulu buat catatan. Ramadan berapa hari lagi? Ada masjid-masjid surau kita pun ada. Dia tulis berapa lagi? Tu peringat dah tu. Berapa lagi? Maksud dia kita dah get ready untuk nak sambut Ramadan ni. Sebab tu ini tak ada dalam tag ni lah, tak ada dalam catatan saya. Sebab tu bila masuk Ramadan kita kena ada pakaian yang khusus. Kalau lah hari raya kita boleh beli hari raya kan. Sanggup pergi borong. Kalau di Pulau Pinang, mereka selalu duduk borong di mana? Parit Buntang. Dia beli kain baju segala mak nenek baju kan. Bagus lah bagus. Pasal apa beli baju? Nak raya esok. Awak puasa apa pakai baju tek lalat? Penuh ni tak lalat. Tambah pula dia pula selawat. Subhana malikil ma'bud. Bagi ada beza. Bila sambut Aidilfitri dengan pakaian baru, apatah lagi sambut tetamu hidangan untuk umatku, kata Nabi. Pakai pakaian smart hari pertama, hari kedua sampai habis lah dengan hari pertama tu. Bubuh minyak atar elok, apa semua hak muslimat tu pakai telekung elok semua. Cuma muslimat saya pesan elok. Ini berlaku di masjid saya tu. Ini orang muda, dia nak main masjid. Dia selok sampai ke betih tu. Nak pergi mana? Ustaz pula nak pergi imam tarawih. Lupa habis 2 juzuk tu. Jangan nak selok tinggi ingat ni. Kan telekung. Biar. Pegang lagi tu. Allah khadah je. Ni dia. Sampai nampak selok. Kita boleh tahu dia pakai selok apa. Oh tu. Jagalah. Kan mereka. Sebab tu kena ada ilmu. Ilmu. Sebab tu ada tazkirah. Mereka duk buat tu kan. Tazkirah Ramadan kan. Ada ustaz bagian. Bagi. Tu yang bagi pengisian tengah-tengah orang duk main tu. Baru kita bagi. Masa mana nak dam ngaji. Semua pakat kalut tu. Kerja cari rezeki ke. Masa tu kita main tarawih. Masa tu lah ada dapat sedikit ilmu kita. Habuan kita nak bawa balik. Nak beramal. Itu faham lah. Baik. Yang kedua. Peringat diri kita.
Peringat diri kita, nak puasa lah tak lama. Ada berapa hari lagi? Baiklah. 20 hari. Oh, tu makna tak ambil berat. Hangpa tanya ustaz balik. Ustaz tahu tak? Ustaz pun tak tahu. Okay? 2 minggu lagi. Tengok tu imam kita. Ustaz kita. 2 minggu lagi. Jangan jelek. Maka kita kena semangat tuan. Nak dapat pahala banyak. Tapi kalau orang nampak pahala ni, nisbah dia wang ringgit, duit kupang. Ui, meleru orang berebut. Tapi apa akan daya? Pahala tu hanya kita yakin dan percaya je. Bila kita nak dapat nu akhirat. Rahsia. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis qudsi. Ibadat puasa ni ada rahsiaku antara orang yang berpuasa tadi. Lain ibadat lain kalau buat sekian-sekian dapat sekian-sekian. Puasa kita buat apa yang kita boleh buat. Jangan ada perasaan hasad dengki dengan orang. Itu je. Perbetulkan niat kita kerana Allah. Faham tuan-tuan? Tu yang terakhir ni 10. Terakhir apa lagi di 9? Membeli dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan ibadat puasa. Beli buku. Ni. Kat saya ni Ustaz, guru saya Ustaz Ahmad Tenan Fadil. Dia buat macam soalan Ustaz Azhar dulu. Ada tanya, ada jawab. Ada tanya, jawab. Kat Hasani ada buku dia. Bagus tuan. Soal jawab A to Z. Puasa, solat tarawih, zakat, fitrah, semua dah. Tu. Adakah terlupa? Adakah terlupa atau tidak sengaja akan membatalkan puasa? Adakah debu-debu di jalan boleh membatalkan puasa? Dijawab. Tanya jawab. Dijawab nyeri. Dalam ni lah. Buku-buku. Membeli buku agama yang berkaitan, berkisah tentang bab puasa. Itu kena bagi mahir faham. Kurang-kurangnya bukanlah kita nak syarah ke orang. Habuan lepas kita ya. Habuan lepas diri kita je. Yang ke-10. Yang terakhirnya. Yang ke-10. Tu. Gembira dan rasa seronok ketika mana datangnya Ramadan. Kena rasa gembira. Seronok. Sebab tu bila sebelum nak sambut Ramadan, ada kawan-kawan kita, dia buat kenduri sambut puasa. Benar tak? Tu seronok tu. Dia buat sambut puasa kenduri, tahlil ke apa ke. Tujuannya untuk sambut Ramadan al-Mubarak ni. Ya kan? Tapi sebelum Ramadan tu. Itu gembira. Kena tunjuk rasa seronok. Jangan kata bulan susah hati. Masuk puasa susah hati. Tak boleh. Seronok, gembira. Kerana ini hidangan daripada Allah. Dan lemparkan senyuman tuan-tuan. Banyakkan lempar senyuman. Bulan puasa lah payah orang nak lempar senyuman. Pasal apa? Lepak. Awak perlu terlarak. Letih. Senyum melepak pun senyum. Bukan senyum kami tu. Kan? Senyum pun payah. Puasa tu. Nak kata orang dia larat nak kata. Tak larat. Tu kata hikmah puasa tu. Dia benting perisai. As-siyamu junnah. Puasa itu ada perisai. Mana nak buat jahat pun tak? Lah ni kita boleh duduk mengumpat apa bila bulan puasa. Dia nak mengumpat tak larat lah. Dia duduk sorang-sorang cerok tu. Orang tanya awak teruk dia luar duduk mengumpat. Membawang banyak. Puasa. Tak larat. Kan? Jadi puasa itu dapat mendidik kita. Maksud dia puasa itu berjaya bagi diri dia. Membentingkan diri dia bila melakukan kesilapan dan dosa maksiat pada Allah. Saya rasa sekadar dulu sebagai penutup kita buat qasidah sikit boleh kena? Penutup majlis ilmu pada malam ni ada dalam grup penduduk tu saya lupa statistik ya. Jadi yang bawa handset dah tengok. Kita buat Syama'il Muhammadiyah semoga dapat mengubat rindu kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lah tuan-tuan. Ditulis Syama'il Muhammadiyah. Yang bawa handset lah. Kita bawa handset tak apa. Kita ikut. Allah, 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi sallallahu wa
وسلم عليه. Sama-sama tuan. Allahu 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 Allah Habibi Rasulullah, rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu Allah Habibi Rasulullah, terimalah hadiah imbalan ziarah insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah, berkat menangis di Raudhatul Jannah. Allahu Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah, di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibedakan Nabi terlebih indah. Allahu Allah Habibi Rasulullah, matanya yang terang sangat suka bercela, nampak yang di belakang dan depan serentak, jinjang tengkok Nabi sangat putih melepah, tiada berdaki umpama pantunan perak. Allahu Allah Habibi Rasulullah, rambutnya ikan ma yang tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang, ketika berjalan condongnya ke hadapan,
dan lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi sallallahu sallama alaihi. Moga-moga dapat mengubat rindu kita yang teramat rindu kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga pertemuan kita pada malam ini dicatat dan ditulis sebagai amal kebajikan kita di akhirat kelak nanti. Saya ucap terima kasih kepada Abang Ilyas sebagai perantaraan menyebut nama yang kedil, pengurusi Abang Syahril SU, Ustaz kita Ustaz Zul, Ustaz Sa'ad, pengurusi kita, dan seluruh ahli jawatan kuasa. Terima kasih kerana menunggu majlis ini sehingga selesai. Saya minta maaf salah dan silap. Saya main ni pun pasal ingat kat Abang Ilyas, ingat kat tuan-tuan ni kau, tapi muka pun lupa dah. Jadi inilah kata percaturan Allah. Mudah semoga kita berjumpa lagi di tempat yang baik-baik, insya-Allah. Jadi saya sekadar tu dulu. Saya main dengan adik ipar, jadi saya nak buat kereta jauh pun tak apa dah, penat, tak larat. Kalau dulu boleh Kedah, Penang, Perak, naik Raja Kancil, kalau Baliah ingat lagi. Lepas tu bila naik pangkat sikit, beza daripada Kancil. Berkatlah kan rezeki Allah. Saya mengajak guru kapal. Tapi ada orang kata guru kapal nak makan duit apa tak cukup. Alhamdulillah rezeki ada. Rezeki kalau kita bergantung pada makhluk, silap akidah kita. Ya. Rezeki Allah. Jadi usaha tu kena usaha. Dia kalau duduk tunggu, orang kata ada juga tunggu lah. Tunggu golek jatuh. Tak jadi. Dia kena usaha UDT, bukan JDT. JDT dia tak mahu semua mereka menang Liga Super. Mereka bola habis ada penyokong JDT. Ya, UDT. U usaha, D tu doa, T tu tawakal. Usaha ni maknanya ikhtiar. Kalau sakit kena ikhtiar berubat. Ada. Jadi kalau tak ada duit kena ikhtiar lah cari rezeki nafkah. Tambah kita ni orang lelaki, tanggungjawab kita. Hari ni insya-Allah. Terima kasih. Saya ingat saya serah balik pada pengurusi majlis Al-Fadhil Ustaz kita. Mohon maaf salah dan silap. Panjang umur kita berjumpa lagi di tempat yang baik-baik. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin muslimat fastaghfiru wa ya najataibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sama-sama kita semua menghadapi Ramadan insya-Allah. Sekali lagi saya mewakili seluruh ahli puasa dan penduduk Taman Pelaksanaan khususnya sekali lagi mengucapkan penghargaan, ucapan terima kasih kepada Ustaz dan rombongan Sudi hadir bersama kita buat kali kedua Ustaz. Terima kasih, dan kita harapkan ini bukanlah kali terakhir bagi Ustaz, mungkin ada lagi kali ketiga, keempat, kelima dan kali-kali yang sesuai mudah-mudahan insya-Allah. Jadi kita tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Yasin.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, sebelum berdoa selepas salat, insya-Allah kita rakaat lagi solat di jamuan yang tersedia. يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان